Saudara, dalam edisi Berita Plus minggu ini, kami beri tumpuan kepada usaha melestarikan amalan perbidanan Melayu. Dengan teknologi dan perubatan moden, kesedaran tentang ilmu perbidanan Melayu yang diwarisi turun-temurun kian berkurangan. Menyedari hal itu, seorang bidan muda, Salwa Salim, mahu melestarikan amalan-amalan itu dengan berkongsi ilmu dan merakamkannya dalam sebuah buku. Malah usahanya itu juga membawanya merantau sejauh Amerika Syarikat untuk berkongsi pengetahuannya. Penggunaan jamu dan berbengkung. Ini hanyalah sebahagian daripada rawatan perbidanan Melayu bagi wanita selepas bersalin. Menurut bidan muda Salwa Salim, masih ada banyak lagi rawatan yang diamalkan oleh orang-orang dahulu tetapi tidak dipraktikkan lagi. Malah katanya kebanyakan amalan ini sebenarnya serupa dengan rawatan moden. Sewaktu saya bersalin anak saya pertama dan saya mengalami banyak sakit belakang. Saya was very surprised sewaktu hospital menyediakan a heated water pad. So ini adalah a water pad yang diletak di belakang, attached to a machine. Dan mesin ini sentiasa mengeluarkan air panas. Jadi sentiasa ada heat di belakang saya. And saya teringat salah satu cerita yang ibu saya ceritakan tentang bersalai atau berdiang yang sudah tidak lagi dipraktiskan. Bersalai dan berdiang adalah satu treatment di mana ibunya diletak atas sebagai macam katil gitu, dijarak-jarakkan dan ada api bara di bawah supaya sentiasa tulang belakangnya sentiasa panas. Ibu dan nenek Cik Salwa sendiri merupakan bidan kampung yang sudah berkhidmat lebih 40 tahun. Selaku generasi pelapis, beliau mahu melestarikan ilmu tersebut untuk generasi seterusnya. Dan salah satu usahanya adalah untuk merakam kesemua amalan perbidanan Melayu dalam sebuah buku. Disebabkan kurang sumber rujukan, Cik Salwa juga banyak bergantung pada pengetahuan ibunya selama lebih 40 tahun dalam bidang itu. Melalui sumbangannya itu, Cik Salwa juga berharap dapat menjadi pengantara antara ilmu perbidanan tradisional dan moden. Beliau juga mempunyai ijazah dalam pengimejan perubatan. Zaman dulu istilahnya mengatakan rahim tu harus balik ke sarang, di mana we will reinstate the womb back to its original location, dan selepas settle tu semua baru kita berbengkung. Ini adalah barang-barang yang kita gunakan untuk rawatan lepas bersalin. Yang ini adalah akar-akar kayu dan herba-herba yang typically used untuk internal dan external use. Manfaat rawatan perbidanan Melayu turut diakui oleh kaum wanita bukan Melayu. Di pusat urut yang dikendalikan Cik Salwa, lebih 90% daripada pelanggannya bukan berbangsa Melayu. I found out about it actually through my mom. She was the one who really insisted that I do this massage after I deliver my baby. When I first did my own research, then I saw the ingredients used online, and I was like, oh wow, okay, it's good to know that the ingredients used are all natural and it helps with the body as well. Sebahagian daripada rawatan penjagaan tubuh untuk para pelanggannya juga termasuk pemakaian bengkung. Ini salah satu bengkung yang digunakan oleh para pelanggan Cik Salwa. Diberi nama bengkung roda atau barut, cara pemakaiannya lebih mudah dan juga lebih selesa berbanding bengkung-bengkung moden. Malah kata Cik Salwa, cara pemakaiannya juga sama seperti sedang mengikat tali kasut. Pengaruh bidan muda Cik Salwa bukan sahaja di Singapura, tetapi juga sejauh Amerika Syarikat. Salah satu usaha saya ialah untuk give awareness on educate people by orang awam ataupun birth workers tentang pantang lepas bersalin. And saya buat ni bukan sahaja di Singapura tapi juga di internationally. Buat masa ni di Amerika Syarikat, di mana saya mengajar orang macam mana nak menjaga ibu lepas bersalin, dari segi memakai bengkung, dari segi pemakanan, dari segi herba-herba digunakan dan juga treatment-treatment seperti bertanggas. Demi tradisi kaya itu, Cik Salwa kini membahagikan masanya antara Singapura dengan Amerika Syarikat, dan usahanya ini diharapkan dapat terus melestarikan amalan perubatan tradisional dalam era moden. Dari melestarikan amalan perbidanan Melayu, kami tinjau pula usaha menghidupkan semula budaya seni membuat permaidani.
Menurut ahli-ahli sejarah, permaidani mula dihasilkan di Armenia sejak abad ke-7 lagi. Dan hari ini, permaidani masih dibuat dengan tangan menggunakan kemahiran dan peralatan purba. Proses mewarnakan benang bermula dengan memetik bunga dan herba lalu merebusnya untuk dijadikan pewarna. Penggunaan pewarna semula jadi tanpa sebarang tambahan bahan kimia dipercayai tidak membahayakan kesihatan kanak-kanak. Malah ia juga menjadikan warna lebih terang. Proses mewarnakan benang dan menenun memakan masa yang lama. Seseorang tukang boleh mengambil masa selama 3 hingga 4 bulan untuk selesai menenun karpet yang besar ini. Karpet-karpet ini diperbuat daripada bulu kambing biri-biri. Pada zaman dahulu, para penduduk percaya bahawa bulu kambing dapat melindungi rumah daripada kalajengking dan ular. Kebanyakan permaidani yang dihasilkan sama ada diekspor atau dijual kepada para pelancong dengan harga sekurang-kurangnya $500 Amerika bagi setiap meter persegi. Baru-baru ini, Hayko, seorang rakyat Turki yang berasal dari Armenia, datang ke Armenia untuk membantu para penduduk tempatan menghidupkan semula seni tradisional itu. Menjelang sambutan Tahun Baru Cina hujung bulan ini, destinasi ke Bandar Nancing bagi pesta musim bunga tahunan. Ia sering dikunjungi mereka yang pulang ke kampung halaman untuk bersama keluarga, kali ini untuk meraihkan Tahun Arnab. Tidak hairanlah majoriti tanglong yang digunakan dalam pesta kali ini berbentuk arnab. Ia merangkumi lebih 30 tema dengan 170 set tanglong dari imej kartun. Tahun ini, pesta tanglong ini diadakan buat kali ke-37. Pesta tahun ini juga bertujuan mempercepat proses pemulihan sektor pelancongan Cina dan mengembalikan keyakinan orang ramai terhadap budaya tempatan. Pelbagai kegiatan kebudayaan turut dianjurkan sempena kelonggaran sekatan-sekatan COVID-19 di China. Maskot beruang panda bagi Sukan Olimpik Musim Sejuk Beijing 2022 turut diubah menyerupai arnab sempena Tahun Baru Cina kali ini. Kicau minggu ini pula tentang semangat prihatin dan ambil berat penduduk Singapura yang begitu menyerlah ketika membantu seorang wanita selepas kerusi rodanya tersangkut di ruang platform stesen MRT Botanic Gardens. Video TikTok menunjukkan aksi penumpang bekerjasama dengan kaki tangan SMRT membantu menyelamatkan seorang penumpang berkerusi roda dikongsi pengguna @Sakil 1511. Kesungguhan dan semangat gotong royong untuk melepaskan wanita ini mengundang pelbagai komen dan reaksi warganet. Semangat Singapura yang wajar dipuji, kata netizen. Saya senang melihat orang datang membantu. Berbuat baik adalah sangat penting. Ada juga yang berharap SMRT akan mengambil iktibar dan tindakan susulan kejadian itu. SMRT, tolong lakukan sesuatu mengenai ruang platform itu. Saya juga pengguna kerusi roda. Saya gunakan kerusi roda di Jepun dan kaki tangan sedia gunakan tanjakan untuk tolak saya masuk dan keluar dari kereta api. SMRT sepatutnya letak papan tanda untuk ingatkan pengguna kerusi roda untuk reverse masuk dan keluar kereta api. SMRT turut puji penumpang yang hulur bantuan, galakkan mereka yang ada masalah pergerakan agar meminta bantuan daripada kaki tangannya untuk naik dan turun dari kereta api.